Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Balai Islam Padang Mahligai, seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah saya nak kongsikan tentang kelebihan kita berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dalam ayat ni, seruan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa ingat kepada Allah dengan memuji serta menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Zikir ni ingat. Orang panggil zikir tu ingatlah. Kata Abu Laith Samarqandi rahimahullahu ta'ala di dalam Tanbihul Ghafilin, Abu Laith Samarqandi rahimahullahu ta'ala menyebut, ketahuilah bahawa zikir mengingati Allah itu terkandung 5 kebaikan. Kita duk zikir ingat Allah ni, sebut nama Allah, puji nama Allah ni, 5 kebaikan yang kita akan dapat. Yang pertama, sebut nama Allah, puji Allah, tanda keredaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Oh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk Allah redha kepada kita dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dalam hidup kita ni, kita nak cari satu ya, matlamat kita, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya Tuan Guru Haji Omar Lanai, kata tu Guru Haji Omar, kita ni dalam hidup kita, kita nak cari apa? Redha Allah, dan kita nak mati. Redha Allah dan kematian ni sangat-sangat dirindui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah dan kematian. Kematian ni bila sebut mati, permulaan kehidupan kita yang sebenarnya. Dunia ni bukan tempat untuk kita seronok. Dunia ni bukan untuk kita bergembira, suka dan bahagia. Dunia ni untuk kita cari bekal untuk kehidupan yang sebenar di hari akhirat nanti. Akhirat itu adalah permulaan kehidupan kita yang sebenar. Akhirat adalah kehidupan yang lama, selama-lamanya. Tuh, ulama cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut tentang padang mahsyar,
Di padang mahsyar nanti ada orang yang akan bercakap, bersembang, cakap sat-sat macam tu lah. Dia akan tanya kawan dia, kita hidup di dunia tu berapa lama? Berapa lama? Hidup di dunia 60-70 tahun ni suku hari pun tak ada. Satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Kehidupan kita 60-70 yang kita rasa lama, sebenarnya tak lama mana lah ni, sat ya sehari-hari. Tak ada nak kata apa. Petang dah. Saya duduk pergi kuliah kan. Duduk pergi kuliah. Allah, nak kena pergi pula dah. Cepatlah sebulan ni. Rasa cepat sangat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kelebihan kita berzikir memuji nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah ni menambah kerajinan kita berbuat taat. Bila zikir ini sebut nama Allah, hati kita akan jadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Menambah kerajinan kita berbuat taat. Tu kata ulama, bila berzikir sebut nama Allah ni, kalau orang awam dia kena dapat 12,000 kali sehari. Allah maklum 12,000 kali sehari. Jangan-jangan 12,000 kali sehari. Kalau orang alim pula, ustaz-ustaz, tok-tok guru kena dapat zikir ingat Allah ni 24,000 kali sehari. Bila ingat 24,000 ustaz pun, Allah tak mengaku terus ustaz. Kita kadang-kadang 100 pun kita rasa kita masuk syurga dah. Sedangkan ulama kata orang awam ni 12,000 kali sehari. Nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, puji sebut nama Allah. Allahu akbar. Saya jumpa seorang guru saya, duk ceritalah ujian, macam-macam ujian. Dia jawab satu je, mu kurang zikir. Allahu akbar. Kurang zikir, kurang sebut nama Allah. Allah rindu, Allah akan bagi ujian. Allahu akbar. Yang ketiga, kelebihan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, terlindung dari syaitan selama mana kita berzikir. Allah. Tambah pula syaitan ni dia akan hasut kita, goda kita, kacau kita ni sampai penghujung pengakhiran kehidupan kita. Masa kita nak mati pun syaitan main lagi. Kalau kita di dalam hidup ni kita selalu sebut nama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terlindung daripada godaan-godaan syaitan yang sentiasa nak menyesatkan kita. Yang keempat, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati, melembutkan hati yang kerah. Allah. Sebut nama Allah melembutkan hati, menenangkan hati. Yang kelima, kata Abu Laith Samarqandi rahimahullahu taala, kita sebut nama Allah mencegah diri kita daripada kita melakukan maksiat. Allah, berzikir duduk merhati nak buat maksiat apa? Allahu akbar. Tambah pakat-pakat kita muhasabah diri insya-Allah. Abu Laith Samarqandi rahimahullahu taala menyebut lagi dalam Tanbihul Ghafilin, siapa yang menjaga dan mengingati 7 kalimah. Saya pernah sebut dekat Padang Buluh, surah Padang Buluh. Ini saya ulang balik lah. Kita mengaji ni mengulang-ulang ilmu, dia jadi zikir. Sesiapa yang menjaga mengingati 7 kalimah ini, jaga mengingati mana doa amal lah, 7 kalimah, maka ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. 7 kalimah ni memang kita doa amal dah. Mana kita nak tahu kelebihan dia, jangan tinggal lah. Siapa yang menjaga dan mengingati 7 kalimah ini, maka ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisi para malaikat, dan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan, dan merasakan manisnya melakukan ketaatan, serta hidup dan matinya kedua baik baginya. 7 kalimah ni. Kelebihannya Allah ampunkan dosa. Kita mulia di sisi Allah, mulia di sisi para malaikat. Dia ampunkan dosa walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Allah, dia punya ganjaran tu. Dosa walaupun banyak buih-buih di lautan. Tu tuan-tuan, kata guru saya, antara yang jangan kita tinggal lah, usahakanlah lepas sembahyang fardu tu,
tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali itu jangan tinggal. Kalau kita sibuk, kita singgah semayang maghrib tak mana pun sibuk kita kan, bagi masa sat ya sebelum kita bangkit tu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, dan cukupkan 100 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukupkan 100. Jangan tinggal. Saya dengar Tuan Guru Tuan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man pun sebut yang sama. Kata Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, siapa-siapa yang tak tinggal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kelebihannya diampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Allah tu jangan tinggal dah. Kita kalau kata tasbih tu kalau boleh jangan kita kira serah kat imam kira. Saya dah tengok kadang-kadang imam yang jenis laju. Kita baru 12, dia 33 lah. Dia tak boleh, dia tasbih zikir dia tak boleh satu nafas nah. Kalau nak satu nafas boleh tapi kena wasal. Jangan subhanallah 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 laju. Nafas dia tak tarik pun dia subhanallah, gambar kalimah tu dia ada panjang pendek, dia ada huruf mat. Subhanallah subhanallah. Kena kena jaga kalimah-kalimah. Kalau kata laju tak, satu cepat. Yang keduanya tak jaga hak huruf tu. Subhanallah 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 laju. Kadang kita baru 10 dia pun habis dah. Hormati huruf-huruf tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 7 kalimah ni, yang pertama kata Abu Laith Samarqandi rahimahullahu ta'ala, ketika ingin berbuat sesuatu membaca basmalah. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata orang sebut basmalah, kita jangan tegur nah. Salah tu, bukan basmalah, bismillah. Tak, nama dia basmalah. Kalimah dia bismillahirrahmanirrahim. Macam kita lah orang suruh baca sahauqalah. Kita tahu dah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kena dekat satu surau. Kita baca dah siapa-siapa yang baca surah Al-Ikhlas 11 kali, 10 kali, ganjarannya satu istana di dalam syurga. Ada seorang pak long yang angkat tangan, ustaz, surah Ikhlas tu surah apa? Dak qul Allah lah. Maka kata sebutlah qul Allah, dia susah-susah orang awak apa. Kita dah faham qul Allah. Sebenarnya dia nama dia surah Al-Ikhlas. Macam kita lah, kita dah tahu. Kita orang suruh baca surah Al-Bayyinah. Kita surah apa ni? Tu lam yakuni la habba la lam yakuni. Sebenarnya dia surah Al-Bayyinah. Nah, kita dah ambil tu pasal depan tu. Jadi nama surah. Ketika ingin berbuat sesuatu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, dituliskan baginya tiap-tiap huruf 4,000 kebajikan. Allah, kelebihan bismillah cukup banyak. Dituliskan baginya tiap-tiap huruf yang kita sebut dalam kalimah bismillah tu 4,000 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 4,000 keburukan, dan diangkat akan dia 4,000 darjat. Subhanallah. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, kita nak buat apa pun awalkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nescaya apa yang kita buat tu semua jadi berkat. Tu ada seorang wanita muslimat, wanita solehah zaman salafus soleh. Muslimat ni, dia buat apa pun pasti dia akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim.
Nak masak nasi itu, pelekat api itu bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Letak periuk atas api itu, bismillahirrahmanirrahim. Masuk tu, setiap perbuatan tu bismillahirrahmanirrahim. Kacau, bismillahirrahmanirrahim. Soal lagi nak hidang, bismillahirrahmanirrahim. Sampai suami dia dengar, tegur, suami tegur, awak ni bismillah, bismillah. Orang baca sekali ya, nak buat baca sekali sudah. Dia tiap satu perkara angkat ni, bismillahirrahmanirrahim. Tuang, bismillahirrahmanirrahim. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Letak balik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai suami dia tegur, tak ada perkara lain ke, benda lain nak sebut bismillah, bismillah, bismillah. Jarang kita nak jumpa apa sebut bismillah tu. Habis sangat sekali ya, sebut sekali kat tu lah. Isteri yang soleha tak mau nak melawan suami, nak tegur apa, bila suami tegur dia diam ya. Tapi tak ikut juga. Suami bila tegur tengok isteri tak berubah, duk macam tu dah. Bismillah, 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 bismillah. Sampai suami ni dia punya habis geram, dia bagi dekat isteri dia duit, sebanyak duit. Dia kata kat isteri dia, wahai isteriku, nah ambil duit ni, simpan. Nanti bila abang nak guna duit, abang akan minta dan ambil balik. Isteri ni bila terima duit tu, bismillahirrahmanirrahim. Pegang duit, bismillahirrahmanirrahim. Jalan nak melangkah masuk ke dalam bilik tu, nak simpan duit tu, bismillahirrahmanirrahim. Buka laci nak simpan duit tu, bismillahirrahmanirrahim. Letak duit, bismillahirrahmanirrahim. Tutup laci tu, bismillahirrahmanirrahim. Dan dia kata dekat suami dia, abang dah simpan dah, bismillahirrahmanirrahim. Suami lagi geram, punya marah. Ish, aku tegur dia, tak jaga. Bila isteri dia keluar daripada bilik, langkah keluar, bismillahirrahmanirrahim, pi ke dapur. Dia tengok isteri dia pi dapur jauh. Dia masuk dalam bilik, dia buka laci, dia ambil duit, dia buang dalam telaga. Punya cerdik, buang dalam telaga. Ceritalah Ustaz Habib Ahmad Ismail Al-Ja'fari cerita. Seminggu selepas tu dia minta kat isteri dia, wahai isteriku, duit yang abang bagi minggu lepas tu abang nak balik lah. Dia nak tunjuk dekat isteri dia, sebut bismillah ni tak ada apa, tak ada kebaikan apa. Duk sebut sangat-sangat. Tunggu saat lagi, buka laci, duit tak ada. Isteri ni, abang ada simpan. Dia masuk dalam bilik, buka laci tu, bismillahirrahmanirrahim. Letak tangan dalam laci nak ambil duit tu, bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil duit tu, letak tangan dalam laci, dia ambil tu, angkat ada duit. Nah, wahai suamiku, nah bismillah. Suami terkejut. Duit tu dah aku buang dalam telaga dah. Lalu menangis teresak-esak si suami ni. Dan dia berkata, wahai isteriku, sebenarnya duit dalam laci itu dah tak ada dah. Aku dah buang duit tersebut dalam telaga. Aku nak kabarkan kepada kamu, wahai isteriku, yang sebut bismillah ni tak ada apa-apa faedah. Tetapi dengan sebab berkat engkau menyebut asma Allah, nama Allah, Allah datangkan kembali, Allah bawa mai kembali duit tu, ada balik dalam laci tu. Subhanallah, aku ni jadi seorang hamba Allah yang zalim. Aku larang kamu untuk menyebut nama Allah. Tuan-tuan, kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, dalam kitab Fadilat Bismillahirrahmanirrahim, pengarang kitab dia sebut siapa-siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika nak tidur baca bismillah 21 kali. Siapa-siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika nak tidur. Jangan baca siap-siap lah. Bila kita nak tidur ayat Haji Zaini, baru kita baca. Duduk dalam selimut dah baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kata pengarang kita Abi Said, siapa-siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Allah akan selamatkan dia daripada 4 perkara bahaya. Yang pertama, Allah akan selamatkan dia daripada rumah terbakar. Ni kelebihannya. Kita pun tak tahu musibah yang nak kena dekat kita ni.
dengan berkat nama Allah, mudah-mudahan kita selamat daripada rumah terbakar. Yang kedua, siapa-siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah akan selamat akan dia daripada mati lemah. Allah, ini kelebihan dia. Yang ketiga, Allah akan selamat akan dia daripada mati mengejut. Ini akhir zaman. Akhir zaman yang salah satu tanda kiamat, iaitu mati. Kita akan lihat banyak orang yang mati mengejut. Tak ada mati. Mudah-mudahan kalau Allah nak ambil nyawa kita lah, tuan-tuan muslimat, dalam keadaan kita sempatlah menyebut kalimah yang terakhir, kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dan ketika kita nak mati tu, jangan mengejut. Ketika kita nak mati, ada anak-anak kita, keluarga kita berada di keliling kita mentalkinkan la ilaha illallah. Kita nak harap macam tu, tak mau mati tu secara tiba-tiba mengejut, siapa pun tak ada. Allah tu kita risau yang tu. Mudah-mudahan insya-Allah. 4 perkara bahaya. Yang ketiga iaitu mati mengejut. Yang keempat, kelebihan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah akan selamatkan kita daripada 4 perkara bahaya. Yang keempat iaitu kemalangan. Oh, ni kelebihannya. Ada seorang polis cerita dekat saya bila saya sebut ni. Dia cerita, dia kata, saya duk amal lama dah ustaz, 21 kali bismillah ni sebelum tidur. Saya pernah aksiden, kereta saya teruk, dia kata. Teruk terus lah. Memang kalau kata ikut adat ni, logik akal, memang kereta jadi macam tu memang mati habis, dia kata. Tapi saya ni calak-calak luka sikit-sikit lah. Satu keluarga, alhamdulillah, dia kata. Berkat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Allah ya raham Tuan Guru Haji Saleh Musa menyebut pula Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ganjaran tu. Dan siapa-siapa yang baca pula Bismillah 41 kali. 41 kali ni kelebihannya dapat 4 perkara tu. Dan yang kedua, kita terhindar daripada gangguan sihir, terhindar daripada gangguan makhluk halus. Walaupun tempat yang kita pi tu, tempat yang kita nak tidur tu, walaupun orang duk cerita kerah, korah nampak kelibat, insya-Allah kita baca 41 kali bismillah, kata Tuan Guru Haji Saleh, kita tidak akan diganggu walaupun tempat tu kerah. Sebelum tidur, pesan dekat isteri, anak-anak kita, suami kita, jangan tinggallah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ataupun 41 kali. Saya bila dengar Tok Guru Haji Saleh sebut tu, saya amal 41 kali lah. 41 kali ni tak ada nak kata apa sat sangat. Seminit lebih 2 minit lah. Kita pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, tentang kelebihan bismillah ni, ketika kita nak keluar rumah, pastikan kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang keluar daripada rumahnya, kemudian dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberikan kecukupan dan mendapat penjagaan, perlindungan, hingga syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Oh, ni kelebihannya. Keluar tu Allah jaga kita daripada sebarang musibah. Kalau kita nak pergi keluar, nak pergi cari rezeki, Allah bagi cukupkan rezeki kita. Kalau kita nak keluar, nak pergi berniaga, Allah akan cukup apa yang kita perlu pada hari itu. Allah, tu kelebihannya. Nak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar Tuan Guru Syekh Zainul Asri, pagi-pagi ada kuliah subuh syok, tuan-tuan. Tuan Guru Syekh Zainul Asri, dia sebut apa?
Siapa-siapa yang membaca doa penggerak itulah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi ni ada dalam bismillah 5, yang kelima itulah. Siapa-siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau ada hadis Nabi sebut baca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Malah lepas mayang subuh 3 kali, lepas mayang asar 3 kali. Kita akan terlindung daripada segala mudarat, segala musibah pada hari itu. Kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, siapa-siapa yang baca, Tok Guru dah sebut, siapa-siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, selepas sembahyang subuh 41 kali, nescaya sebarang musibah, sebarang apa kata mudarat nak kena dekat kita akan terhindar, termasuk sihir. Allah ni akhir-akhir zaman ni pangah cukup banyak ni. Saya dalam bulan ni orang duk main berubat masalah santau sihir kerap sungguh. Allahu akbar. Sihir santau. Tambah pula hujung tahun, awal tahun, memang orang-orang yang duk mengamal sihir, duk mengamal santau, duk lepas santau. Kalau tak lepas tak boleh, dia kena lepas. Kalau tak lepas sekejap lagi dia makan diri. Santau ni dia puja selama 40 hari. Dia akan penuh dalam cawan tu penuh. Awak pengamal santau dia akan kena celup. Dia celup macam tu lah. Pergi dekat kedai makan buat macam tu lah. 50 orang akan kena serentak. Allah tu. Ni kita kena amal ni. Amalan-amalan untuk kita terhindar daripada sihir. Dia bukan kadang-kadang orang yang kena sihir, kena santau ni bukan sebab orang tu didengki ke apa dah. Kadang-kadang orang yang amal tu dia nak lepas. Kadang-kadang dia nak test sama. Oh ramai kedai tu. Aku pergi test. Tak lepas tak boleh. Yuk itu. Kena pakat kena. Tuan-tuan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 41 kali. Dan bila kita balik ke rumah pula, balik ke rumah, nak masuk dalam rumah, pastikan kita jangan bagi masuk benda-benda yang ikut kita. Kadang-kadang tu orang tua-tua dah pesan, kalau nak masuk rumah, tunggu di luar depan pintu dulu, jangan celapak masuk. Bila celapak masuk, ada anak kecil, orang yang lemah-lemah ni, benda tu hinggap. Tu yang jadi budak-budak teriak malam. Pasal kita ni, kadang-kadang makhluk halus ni dia berkenan dekat kita. Kita pergi satu tempat, kita pergi rumah orang, dia berkenan dekat kita, kita diikut balik. Jangan bagi dia masuk dalam rumah. Dengan apa? Dengan kita berdiri depan pintu rumah, kita bagi salam sekali. Assalamualaikum. Kalau ada orang dalam rumah lah. Kalau tak ada orang dalam rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu baca qul huwallahu ahad 3 kali. Bacalah selawat 3 kali. Masuk. InsyaAllah rumah tu Allah akan turunkan ketenangan. Rumah tidak akan jadi kebuluran. Orang kata apa? Tak jadi miskin. Orang dalam rumah insya-Allah. Dan kata guru saya, kalau siapa-siapa yang masuk dalam rumah, sebelum masuk bagi salam, baca qul huwallahu 3 kali, selawat 3 kali, insya-Allah Allah akan bebaskan daripada masalah hutang. Allah, ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita lebih pada 40 minit pangah dah. Allahu akbar. Ya macam-macam lah ni ujian lah ni. Yang kedua, saya baca ringkas-ringkas. Yang kedua, kalimah yang kedua kata Abu Laith Samarqandi rahimahullahu taala, jika selesai dari melakukan sesuatu membaca tahmid alhamdulillah. Kita selalu macam itulah lepas makan alhamdulillah. Tapi sebelum lepas makan macam mana kita nak baca alhamdulillah? Bila belahak alhamdulillah. Maknanya setiap selesai satu pekerjaan alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah. Yang ketiga kata Abu Laith Samarqandi rahimahullahu ta'ala, jika terlanjur lidah lara atau amal yang tidak baik, maka segera membaca astaghfirullahal azim. Mana segera kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah sebut, bila ada orang-orang main minta nasihat, ramai minta nasihat, tuan guru, aku ada masalah rumah tangga, tolong nasihat aku. Dia kata apa? Balik istighfar. Aku ada masalah hutang, tolong tuan guru bagi nasihat, tolong doa, istighfar. Aku ada masalah kahwin lama tak dapat anak, nasihat, istighfar. Dalam ramai-ramai itu ada seorang tanya tuan guru, kenapa masalah berbeza tapi tuan guru duk sebut sama ya? Jawapan istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, jawapannya lihat dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kata Nabi Nuh alaihi salam, pohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Hujan lebat ni ditafsirkan, diterjemahkan dengan rezeki lah. Dan Ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Daripada dalil-dalil ni lah, anak pinak ayat Quran ni, surah Nuh ayat 10 hingga 12. Orang yang ada masalah kahwin lama tak dapat anak, istighfar insya-Allah. Ada orang kata saya istighfar beribu lah Ustaz, tak dapat anak ke. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita keyakinan kita, kadang-kadang istighfar di mulut tapi tak sampai ke hati sebenarnya. Dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ini dalil Imam Hasan Al-Basri sebut tentang istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sentiasa beristighfar, nescaya Allah menjadikan setiap kesusahannya akan kemudahan dan menjadikan setiap kesempitan akan jalan keluar, serta diberikan baginya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kelebihan istighfar. Zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang berlaku kemarau yang panjang. Kemarau panjang, hujan tak turun ni tuan-tuan, dia mai dah ni. Sampai bulan 4 kata ramalan kaji cuaca. Sampai bulan 4 kemarau ni. Allahu Akbar. Maulana Sa'ad, seorang ulama, dia sebut bila orang tanya dia, lepas coronavirus ni apa pula? Kata Maulana Sa'ad, kalian akan lihat banyak perkara-perkara yang besar akan berlaku selepas ni. Perbanyakkan bekalan-bekalan amal soleh, perbaiki hubungan dengan Allah sehingga jenazah kalian diusung ke tanah perkuburan. Maknanya bukanlah masa untuk kita sibuk untuk akhirat dah ni. Kemunculan Imam Al-Mahdi sudah dekat ni. Allahu Akbar. Banyak perkara-perkara, musibah-musibah akan berlaku selepas ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ramai pakat jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Allah, tolong doa kepada Allah supaya hujan turun. Ni kemarau panas sungguh. Jemuk tak ada nak kata apa, kering lah. Allahu Akbar. Tengok rumput saya tanam, rumput duduk layu dah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu Nabi Musa alaihi salam kumpulkan orang ramai dekat tanah lapang untuk sembahyang minta hujan. 70,000 orang ketika tu. Habis sembahyang minta hujan ni, Nabi Musa angkat tangan, doa, tiba-tiba hujan tak turun juga. Nah, Nabi doa. Lalu Nabi Musa doa, hujan akan turun seperti-mata sebab Nabi Musa alaihi salam ni kalimullah, boleh berkata-kata dengan Allah. Cakap tu Allah cakap langsung. Tu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihi salam angkat tangan, wahai Tuhanku, kenapa engkau tak turunkan hujan? Lalu kata Allah, wahai Musa, aku tidak akan menurunkan hujan selagi mana seorang ahli maksiat yang ada dalam perkumpulan 70,000 tu tak keluar. Allah. Sebab ahli maksiat yang buat maksiat 40 tahun ada dalam perkumpulan 70,000 yang bersama semayang minta hujan tu. Kalau dia tak keluar, hujan tak turun. Lalu kata Nabi Musa, bagaimana aku ingin katakan kepada yang ramai ni, sedangkan ramai. Suara terhad, kata Allah, wahai Musa, engkau berkata, nescaya suara tu aku akan sampaikan. Nabi Musa pun sebut, wahai lelaki yang buat maksiat 40 tahun, keluarlah engkau daripada perkumpulan ini, kerana hujan tidak akan turun selagi mana engkau tak keluar. Lelaki ni pun terkejut bila dengar Nabi Musa cakap macam tu. Dalam hati ni kata apa? Ya Allah, kalaulah aku keluar daripada perkumpulan ini, perkumpulan ini, nescaya kalau keluar tu orang akan nampak aku, orang akan kenal aku tu, inilah ahli maksiat ni, seorang ni yang keluar ni. Ya Allah, kalau aku tak keluar, engkau tak akan turunkan hujan. Ya Allah, aku merayu sangat-sangat, ampunlah dosa aku, ampunlah dosa aku, ampunlah dosa aku. Dia macam merayu. Tiba-tiba awan hitam mai, hujan turun selebat-lebatnya. Nabi Musa ni angkat tangan lagi, wahai Allah, aku tidak lihat pun salah seorang daripada ramai-ramai yang keluar, tapi engkau tetap turunkan hujan. Lalu jawab Allah, wahai Musa, hamba-Ku beristighfar minta ampun kepadaku walaupun hanya sekali, nescaya aku akan ampunkan dosanya. Allahu akbar. Sekali ya minta ampun, terus Allah ampunkan dosa, terus hujan turun. Inilah rahmat kasih sayang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, ada seorang pemuda ni, dia ketagih arak, beli arak, pemuda Islam beli arak, nak minum arak, sedangkan dia tahu arak tu haram. Beli, cepat-cepat nak balik minum dekat rumah, tagih sangat arak. Dalam perjalanan nak balik tu, dia terserempak dengan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nampak Umar terkejut tu. Umar garang, tuan-tuan. Dia tak tanya dah, dia sepak dulu. Umar punya pangai, Sayyidina Umar. Dia terkejut nampak Sayyidina Umar, botol arak tu dia sorok dalam baju dia, pegang tu sambil berjalan. Sayyidina Umar bila dekat ni, Sayyidina Umar tanya, apa yang ada dalam baju yang sedang kau sorok tu, apa dia? Dalam keadaan ketak ni, dia pegang botol, air mata duk keluar sambil dia merayu dalam hati, ya Allah, janganlah engkau buka aib aku depan Umar. Aku tahu minum arak ni haram, minum arak ni salah, tapi tolonglah ya Allah, jangan buka aib aku depan Umar. Aku janji aku tak akan minum arak lepas ni. Aku taubat, ampunlah, tolonglah. Dia merayu-rayu kepada Allah. Sayyidina Umar bila tengok lambat nak apa, lelaki ni nak keluar botol itu, Sayyidina Umar pun rampah, dia tarik, pecah baju arak. Isinya yang asalnya arak, bila Umar tarik itu, Allah tukarkan menjadi botol cuka. Allah dengar rayuan hamba-Nya, rintihan hamba-Nya yang minta ampun, dulu kasih sayang, tuan-tuan.
Daripada situ kita lihat hidup ni kita jangan putus asa, jangan putus harap dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Abu Samarqandi rahimahullahu taala, jika ingin melakukan sesuatu esok maka segera menyebut insya-Allah. Kita janji, tuan-tuan nak janji apa-apa insya-Allah. Tapi kadang-kadang orang marah kita, janganlah insya-Allah, janjilah betul-betul. Dah insya-Allah lah. Minta maaf lah insya-Allah, janjilah betul-betul. Betul insya-Allah orang Melayu macam tu. Lagi insya-Allah saja. Saya juga kena malah dulu lah. Tak mau insya-Allah, insya-Allah ustaz, janjilah betul-betul. Yang kelima, jika menghadapi kesukaran selalu menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila ada masalah tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim akan menjadi ubat penawar untuk 99 jenis penyakit dan yang paling kurang kebimbangan, susah hati. Allah, 99 jenis penyakit dan paling kurang Allah bagi hilang kepada kita susah hati. Susah hatilah tuan-tuan yang paling menyebabkan seseorang ni jadi stres, masalah sebab apa? Susah hati. Yang keenam, jika ditimpa musibah segera membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kata ulama musibah tu kecil sangat, masuk selumbak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terjatuh sikit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selalunya panggil bila inna lillahi ni mati ya. Kadang-kadang kita sebut mati pun tak sebut ke? Ada mati meninggal dah. Mati bila tak sebut lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni musibah, sebarang musibah walaupun yang paling kecil masuk selumbak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Dan yang terakhir, kalimah yang terakhir kata Abu Samarqandi, siang dan malam lidahnya tetap selalu membaca la ilaha illallah. Tahlil lah, la ilaha illallah, tahlil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir katanya dari dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Dia ada satu cerita lah last sebelum saya tutup kuliah. Berlaku dekat satu kampung tuan-tuan. Satu kampung ni berlaku kebakaran. Orang ramai pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru ni terbakar ni pasal puan ni, musibah mai macam-macam ni. Orang jemput Tok Guru buat doa tolak bala. Buat doa selamat, tolak bala. Tok Guru pi situ bukan pi buat doa selamat, dia pi buat tahlil. Kita selalu macam tulah, pi buat panggil buat doa selamat. Macam ke pi buat tahlil ke? Mati ke? Sebenarnya doa selamat. Doa selamatlah, tahlil lah. Tok Guru ni pergi buat tahlil arwah. Mati la ilaha illallah. Habis selesai majlis, orang ramai tanya Tok Guru, kami bukan suruh buat tahlil, kami suruh buat doa selamat, tolak bala. Pergi buat tahlil, buat apa bukan doa mati. Lalu Tuan Guru ni menyebut siapa-siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka Allah akan angkat daripadanya 99 jenis kesusahan. Yang kelebihan adalah itulah kita nak bagi rumah apa majlis kita, program kita selamat, macam kita nak buat kenduri kan, malam tu kita buat tahlil kan, panggil jemaah masjid buat tahlil, nak angkat 99 kesusahan, musibah yang nak kena pada kita pada hari tersebut. Tu kelebihan tahlil tu. Tu tuan-tuan, bila apa kelebihannya orang dulu dia rajin buat kenduri, buat ni panggil orang main rumah. Sebenarnya tu tuan-tuan,
bila nak angkat benda-benda tak elok yang ada dalam rumah ni, kelebihan dia. Kelebihan kita majlis-majlis zikir ni. InsyaAllah 7 kalimah tu mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Terima kasih pada Pak Ngah yang sudi jemput saya. Lama dah tak main tahun ni. Selubuk Saga pun tak main bulan lepas masa Covid. Pasal PKP. Saya pun Pulau Pinang tak boleh masuk lah ni pasal apa? PKP lagi. Kebenaran untuk di Pulau Pinang tidak dibenarkan pengkuliah daripada luar Pulau Pinang. Lah ni kosong cukup banyak lah ni. Kuliah-kuliah di Pulau Pinang. Rentas-rentas negeri tak boleh lagi. InsyaAllah. Sekian aku qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi haqqi Muhammad. Ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami merayu, kami merintih, kami memohon ya Allah, dengarilah rayuan dan rintihan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat di atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau terimalah taubat kami ya Allah. Kau mantapkan iman kami, akidah kami, Islam kami, elokkan akhlak kami, jadikan kami seorang yang jujur, ikhlas, amanah dan benar. Ya Allah, kau selesaikanlah segala masalah yang membelenggu hidup kami ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah hutang kami ya Allah. Kau tunaikan hajat kami, cita-cita kami, impian kami. Kau makbulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, setiap kesedihan kami kau gantikanlah kami dengan kegembiraan, keseronokan, kejayaan, kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat kami. Setiap kesempitan kami kau gantikanlah kami dengan kemudahan. Permudahkanlah segala hajat kami, urusan kami, rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kau cukupkanlah keperluan rezeki kami ya Allah. Cukupkanlah keperluan kehidupan kami ya Allah. Berkatilah rumah tangga kami ya Allah. Berkatilah usia dan umur kami. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, tambahilah amal soleh kami. Tambahilah ketaatan kami. Tambahilah ilmu kami. Berikanlah kami kefahaman dalam perkara ilmu dan agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua dapat istiqamah dalam melakukan ketaatan, istiqamah dalam melakukan amal soleh, istiqamah memperjuangkan Islam dan memenangkan Islam, istiqamah sehingga penghujung usia kami dengan pengakhiran husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami di penghujung hayat kami dapat kami ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, di hari akhirat nanti jadikanlah kami semua berpeluang dapat masuk ke dalam syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Kami nak masuk ke dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan insan kekasih hati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama dan para salihin, termasuk kedua ibu bapa kami, keluarga kami. Ya Rasulullah, pandanglah kami, terimalah kami sebagai umatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.